Saya memahami soalan yang berkaitan dengan perkhidmatan jalur lebar ini nampaknya telah timbul beberapa kali dan dibangkitkan oleh ramai sekali ahli-ahli yang berhormat. Jadi izinkan saya untuk memberi gambaran yang lebih menyeluruh agar ahli-ahli yang berhormat dapat beroleh maklumat yang terkini mengenai program-program yang dijalankan oleh kerajaan. Yang pertama sekali saya ingin mengulangi bahawasanya apabila kita sebutkan tentang program jaringan digital negara atau jendela, rancangan itu adalah asalnya daripada sekarang ataupun 2020 hingga 2025. Tetapi program itu kita fast trackkan, itu kita bawa ke hadapan supaya kita lebih pantas dapat menyaingi perkembangan teknologi yang sedang kita terima sekarang. Jadi matlamat secara umum yang saya menyebutkan di sini, matlamatnya ialah untuk kita memastikan capaian 4G ataupun yang biasa disebut sebagai capaian menggunakan LTE long term evolution ataupun 4G menggantikan 2G dan 3G, khususnya 3G untuk sekurang-kurangnya 96.9 atau 97%. Kemudian untuk mendapatkan speed daripada 25 megabyte per second kepada 35 byte per second, sebab bukan saja connectivity tapi speed juga adalah penting. Kemudian untuk memastikan sekurang-kurangnya dapat capai kepada premises 7.5 juta premises daripada jumlah 9 juta premises di bawah yang dibanci. Kemudian untuk memastikan menjelang hujung tahun ini 3G di phase out supaya kita dapat memberi tumpuan kepada perkhidmatan 4G. Dan bagi aspirasi nasional di bawah jendela ialah pertama sasaran kita menumpukan pada 9 juta premises passed. Speed apabila sebahagiannya telah mula melaksanakan 4G dan 5G boleh mencapai sehingga 100 megabytes per second, dan coverage 4G mestilah mencapai 100%. Itu sebahagian daripada indeks-indeks yang penting dalam merancang dan memperbaiki khidmat jalur lebar dan servis internet dalam negara kita. Yang kedua, yang saya rasa perlu ahli yang berhormat semua mendapat maklumat. Untuk menjayakan program ini, dia perlu dibiayai dengan sumber-sumber yang berbagai-bagai. Yang pertama, yang kita rujuk sebagai jendela yang dibiayai melalui USP Fund. USP Fund adalah contribution daripada syarikat-syarikat telco, kira-kira 6%, dan satu dana dikendalikan oleh SKMM. Ya. Yang kedua yang tidak kurang penting dalam meningkatkan prasarana-prasarana ini adalah yang disumbang direct oleh telcos, yang disebut sebagai inisiatif komersial ataupun jendela komersial. Dan yang ketiga, direct funding daripada consolidated fund, yakni daripada Kementerian Kewangan melalui kementerian, terutama sekali apa yang sering dirujuk istilahnya POP, Point of Presence, yang merujuk pada program fiberization, memasang gentian optik di kawasan-kawasan luar bandar terutamanya. Saya ingin menjelaskan bahawa dalam usaha ini untuk Semenanjung, jendela USP jumlah peruntukan yang amat besar sekali, 8.32 bilion untuk menjayakan program-program buat jendela. Untuk jendela komersial yang dibelanjakan oleh syarikat-syarikat telco bagi menjayakan program digital nasional ini kira-kira 12.47 bilion. Sementara untuk program Point of Presence, fiberization kebanyakan menumpu di sekolah-sekolah di luar bandar bagi memastikan pembelajaran anak-anak menjadi lebih baik dan sebagainya, kira-kira 440.9 juta. Oleh kerana soalan ini dirujuk kepada komitmen kerajaan terhadap Sabah dan Sarawak, kita ingin mengesahkan bahawasanya wilayah Sabah dan wilayah Sarawak sememangnya menjadi tumpuan yang paling utama dalam program jendela kerana tahap coverage dan kualiti untuk Sabah dan Sarawak, terutamanya di pendalaman, dan juga kerana Sabah dan Sarawak luas negerinya, memerlukan satu bajet yang cukup besar supaya dianya at par seluruh negara. Untuk itu bagi Sabah
Di bawah jendela USP SKMM 1.75 bilion yang akan dilaksanakan. Bagi jendela komersial oleh syarikat-syarikat juga 1.75 bilion, dan bagi kategori point of presence melalui kementerian sebanyak 77 juta. Bagi Sarawak, jendela USP 2.045 bilion, dan bagi jendela komersial 2.045 bilion, dan untuk program-program POP point of presence kendalian kementerian sebanyak 80 juta. Ini menjadikan komitmen bagi menjayakan program jaringan digital negara sehingga tahun 2025 ialah bagi jendela USP 12.1 bilion, bagi jendela komersial 16.6 bilion, dan bagi POP kira-kira 580 juta. Itu dari sudut funding. Dari sudut pelaksanaan, apa yang dirancangkan dalam fasa 2 jendela, kita bersetuju untuk di fast trackkan, dibawa ke hadapan seberapa banyak yang boleh supaya pelaksanaannya dapat kita segerakan. Soalan yang dikemukakan ini, izinkan Tuan Yang Dipertua, saya juga turut menjawab bukan hanya untuk Beaufort, tapi soalan nombor 11 YB Hulu Rajang yang bertanya tentang rancangan kementerian untuk menaik taraf di kawasan Hulu Rajang, dan soalan nombor 69 YB Ledang bertarikh 23 September yang bertanyakan tentang perkembangan inisiatif jendela khususnya Sabah dan Sarawak. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, kita ingin menjelaskan bahawasanya sememangnya Sabah dan Sarawak, saya kata tadi, menjadi kawasan tumpuan, tetapi oleh kerana banyak kawasan Sabah dan Sarawak juga di Semenanjung, terutama kampung orang asli, tidak dapat disampaikan melalui cara-cara biasa dengan pembinaan menara, maka 839 lokasi seluruh negara telah dikenal pasti untuk diberikan khidmat jalur lebar ini dengan menggunakan teknologi satelit. Agak mahal sedikit, tapi kita perlu ataupun kita wajib melaksanakannya. Bagi liputan di seluruh negeri Sabah dan Sarawak, perancangan dan pencapaian jendela sehingga kini ialah sebanyak 1,295 stesen pemancar di Sabah dan 1,209 stesen pemancar di Sarawak telah pun dinaik tarafkan, manakala 382 menara baru untuk Sabah dan 636 menara baru untuk Sarawak dari sejumlah 1,661 menara baru yang perlu dibina untuk menjayakan program ini. Akhir sekali, sebagai round up, saya ingin menyampaikan maklumat kepada Dewan Yang Mulia ini bahawasanya apabila kita bercakap tentang usaha untuk meningkatkan konektiviti dan memberikan konektiviti yang berkualiti, dia antara lain meliputi pembinaan tapak menara baru, menaik tarafkan pemancar-pemancar sedia ada di mana dah ada menara, kualiti belum mencukupi, menyediakan premis dengan gentian optik supaya bekalan lebih stabil, terutama sekali kawasan luar bandar, dan bagi kawasan yang tak dapat dicapai oleh semua ini, menyediakan jalur lebar satelit. Jadi saya nak berikan update terkini. Sabah, bagi tapak menara baru, 538 dirancang, siap 51. Bagi menaik taraf stesen pemancar, 3,500 disasarkan untuk dinaik taraf, 2,041 sudah siap. Seterusnya, bagi gentian optik di premis-premis tersedia, perancangan nak capai 251,165, yang siap baru 81,268 bagi di Sabah. Sementara bagi jalur lebar satelit, perancangan untuk di Sabah 138. Bagi Sarawak, bagi menara, perancangannya 823 menara baru kesemua sekali, yang telah siap 74. Sementara menaik taraf stesen pemancar yang dirancangkan adalah 3,012, yang telah siap 1,615. Bagi premis tersedia gentian optik, perancangan 73,588,
yang telah siap 47,223, sementara perancangan untuk jalur lebar satelit sebanyak 523. Khusus untuk Hulu Rajang, tapak menara baru 59, naik taraf stesen pemancar 50, 10 telah siap. Untuk premis tersedia dengan gentian optik dirancang tambah lagi 118, dan bagi jalur lebar satelit 125. Tuan dan Pertua, demikianlah gambaran secara menyeluruh, dan apa yang boleh saya katakan, komitmen untuk menjayakan ini adalah satu komitmen nasional yang besar yang tak dapat tidak perlu dijayakan, selaras dengan konsep yang Kementerian anjurkan bahawasanya konektiviti adalah hak asasi manusia. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Ya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan, dan saya juga mengucapkan terima kasih di atas peruntukan besar melebihi 3 bilion untuk menaik tarafkan capaian internet di negeri Sabah. Walaupun sudah ada kerja-kerja dibuat untuk menaik taraf capaian jalur lebar dan perbelanjaan yang telah dilaksanakan serta pencapaian yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, namun terdapat kawasan-kawasan pedalaman di Sabah yang masih lagi menghadapi gangguan capaian internet yang sangat perlahan dan tidak stabil. Tanggapan masyarakat, perbincangan, seminar yang dibuat secara Zoom, webinar tidak dapat diikuti oleh ramai mereka yang ingin mengikutinya. Oleh itu saya ingin bertanya, sudahkah Kementerian membuat kajian terperinci dan tinjauan di lokasi-lokasi yang dikenal pasti mempunyai masalah capaian internet yang teruk ini? Dan apakah tempo masa yang Kementerian sasarkan untuk masalah ini diatasi sepenuhnya? Juga saya mendapati di Kota Raya Kuala Lumpur ini juga menghadapi gangguan capaian internet dekat-dekat sini saja pun. Dan itu saya ingin bertanya, sudahkah Kementerian mengenal pasti punca-punca gangguan ini, dan apakah tindakan yang akan diambil bagi memastikan kita dapat menggunakan satu perkara yang amat penting ini untuk kita berhadapan dengan normal baharu dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Saya akui perkara yang bangkitkan itu adalah sangat benar, ya, sangat benar, adalah satu yang real. Dan saya ingin menyebutkan di sini, kerana tadi juga ada dibangkitkan oleh Kulim Bandar Baru, kata silap saya, bertanya pada Kementerian Pelajaran. Saya berikan sedikit penjelasan bahawa memang benar, ada 6 negeri yang pencapaian 4G-nya agak secara relatif jauh lebih rendah daripada kebanyakan negeri lain. Walaupun pencapaian liputan 2G yang agak rendah frekuensinya agak baik. Negeri-negeri ini yang kurang daripada 95%, artinya ada 5% ataupun lebih kawasan yang belum lagi sampai khidmat LTE atau long term evolution, adalah pertama Kedah, kedua Kelantan, ketiga Negeri Sembilan, keempat Pahang pada 90.25 sahaja, Perak 94.81, kemudian Terengganu 94.22%, Sabah cuma 83.48%, agak jauh, ya. Dan juga Sarawak 80.84%. Maka dalam perancangan kita, digital divide dan gap ini perlu segera dirapatkan. Sebab itu bajet diberikan kepada negeri-negeri yang kesenggangan itu begitu ketara. Jadi apa yang Yang Berhormat sebut tadi memang benar, cuma untuk Yang Berhormat mengambil tindakan proaktif. Kementerian ada perkenalkan, baru saja kita melancarkan pada bulan Julai lepas, Jendela Map. Dalam Jendela Map, Yang Berhormat boleh masuk ke situ, kerana ini menjadi sumber untuk kita mendapatkan maklumat daripada orang ramai, crowdsourcing, supaya kita dapat segera memberikan khidmat berdasarkan kepada aduan-aduan dan permintaan orang ramai. Jadi saya syorkan supaya ahli-ahli parlimen dapat masuk ke Jendela Map, https://jendela.my, supaya dapat lihat update terkini di kawasan-kawasan itu, dan kalau ada pengesyuran boleh memaklumkan di situ, kerana kita juga ada program untuk memberikan khidmat
memperbaiki services di tempat-tempat yang tersebut. Saya juga akui, ya betul, dalam bandar juga memang ada setengah kata blind spot, setengah kata grey spot, brown spot dan sebagainya. Kerana keadaan ini yang amat kena harus faham dianya sentiasa berubah-ubah. Satu kawasan asalnya ada, tiba-tiba naik satu bangunan tinggi, terselindung, maka akan berlaku brown spot ke grey spot. Saya pun tak berapa faham sangat istilah-istilah teknologi ini. Maka service provider dikehendaki pada semasa ke semasa upgrade fasiliti mereka ataupun membuat pengubahsawaian yang berterusan. Jadi cara yang terbaik ialah bagi pengguna yang mengalami pengalaman yang sedemikian untuk melaporkan supaya tindakan-tindakan boleh diambil sama ada oleh Kementerian, SCMM ataupun juga telco services. Jadi saya ucap terima kasih. Saya faham perkara ini sangat-sangat mencabar dan teknikal. Tetapi komitmen kerajaan macam telah saya tegaskan tadi, kita akan lakukan yang terbaik. Sila Muhammad. Maaf, Teluk Intan dah lama tunggu Yang Amat Muar. Teluk Intan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada Menteri atas jawapan yang panjang lebar tadi. Saya ada dua soalan tambahan. Yang pertama, apakah langkah yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan khidmat jalur lebar berkelajuan tinggi termasuk Unify dibekalkan kepada setiap kawasan perumahan, memandangkan kemudahan internet khususnya pada era post-pandemik ini merupakan satu kemudahan ikhtisas yang cukup penting sama taraf dengan bil elektrik dan juga perkhidmatan air. Ini soalan pertama. Kedua, spektrum 5G sepatutnya menjadi aset strategik negara yang amat penting. Bolehkah Yang Berhormat Menteri beritahu kepada Dewan Yang Mulia ini apakah rasional kerajaan memberikan projek bernilai 11.5 bilion projek 5G nasional kepada syarikat Ericsson, kerana pihak kami juga difahamkan jika dibandingkan dengan harga kecanggihan teknologi, syarikat lain termasuk Huawei sebenarnya mempunyai kelebihan. Maka boleh tak Yang Berhormat Menteri terangkan kepada Dewan Yang Mulia ini apakah rasionalnya projek strategik nasional ini diberikan kepada syarikat Ericsson? Sila, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan berkenaan dengan isu sama. Silakan Yang Amat Menteri. Terima kasih Muhammad. Seperti mana yang kita faham, bila kita sebut tentang Unify, ia merujuk kepada fixed line yang rata-rata memerlukan adanya gentian optik di kawasan-kawasan tersebut. Bila kita katakan bilakah Unify dapat cover seluruh negara ataupun setiap rumah, artinya kita merujuk kepada 9 juta premises di seluruh negara. Capaian pada masa ini terkini di bawah jendela 1 daripada hampir 5 juta, up to date adalah kira-kira 6 juta. Masih ada 3 juta lagi rumah-rumah ataupun premises yang belum termasuk dalam kategori sasaran 9 juta. Itu cabaran pelaksanaan yang perlu dilaksanakan. Langkah-langkah untuk mempercepatkan perkara ini, Ya Muhammad, ada berbagai-bagai. Misalnya yang terkini, kita berunding dan bersetuju supaya kerajaan tempatan apabila meluluskan kawasan-kawasan perumahan baru, hendaklah menganggapkan pemasangan fiber optik itu sebagai utiliti yang ketiga selepas bekalan air dan bekalan elektrik. Supaya tidaklah perlu telcos dan sebagainya perlu memasang gentian optik, kerana sewaktu dibuat lagi kemudahan jalur fiber optik telah pun disediakan dan sudah termasuk dalam harga rumah waktu dibeli, dan dengan itu dia akan mempercepatkan proses membolehkan fixed line Unify services ada di semua rumah-rumah. Itu contoh-contoh langkah-langkah yang sedang diambil. Yang kedua yang sedang diambil oleh kerajaan ialah langkah-langkah menyediakan a point of presence tadi, POP. Dengan mengenal pasti kawasan-kawasan, terutamanya sekolah-sekolah, hampir 4,000 lebih sekolah yang telah dikenal pasti, dan tender telah dikeluarkan, menunggu Kementerian Kewangan mengesahkannya saja mulai pada bulan depan. Program pelaksanaan point of presence ini di hampir 1,000 buah sekolah, saya lupa angka yang tepat, tapi program keseluruhannya untuk lebih kurang 4,000 buah sekolah, yang mana
apa ni fiberization apabila ada di situ kawasan 5 km kawasan yang berkenaan juga akan mendapat servis boleh disambung. Tapi masih ada beberapa perkara-perkara tertentu yang kita nak kena sort out dengan service provider apabila kemudahan-kemudahan gentian optik itu telah dipasang di bawah program apa tu Yang Berhormat Menteri, soalan kerajaan. susulan. Masih Menteri Satu lagi. dah panjang dah jawapan tu. Soalan susulan sedikit saja. Saya cukup, saya ada 2 soalan, soalan tambahan. Soalan Spektrum 5G negara ini sangat penting. Terima kasih. Tentang apa ni 5G. Terima kasih Muhammad. Ya, Seperti mana kita maklum, kerajaan telah pun membuat keputusan untuk mewujudkan sebuah syarikat milik kerajaan iaitu Digital National Berhad DNB. Dan proses-proses itu telah pun terlaksana. DNB telah pun mula berfungsi dengan menggunakan pendekatan SWN lah, kita kata biasa dirujuk sebagai Single Wholesale Network. Saya sedar ada perbincangan, ada pandangan baik buruknya sama ada single wholesale network ataupun dual pihak lah yang dua syarikat ataupun multiple. Kebanyakan negara menggunakan multiple services company dan ini sedang dibuat lagi engagement tentang bagaimana kaedah single wholesale network ini dapat berfungsi kerana dia masih perlu menggunakan prasarana-prasarana yang sudah pun dimiliki oleh telcos dan service provider yang sedia ada. Jadi kaedah-kaedah itu saya percaya sedang dalam urusan dan rundingan antara National Digital Digital National Berhad. DNB tadi Digital National Berhad ya dengan telcos. Ini masih lagi sedang ada engagement dan perbincangan yang hormat. Barangkali Kementerian Kewangan yang handlekan perkara ini. Perkara ini sedang diberikan perhatian. Soalan susulan sama saja. Sikit. Ini khusus untuk roll out 5G yang juga nak disegerakan sebaik saja 4G in place ya. Terima kasih.